melafazkan kata, bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh untuk berenang. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Zalifah binti Cik Mahdi adalah hos anda pada hari ini dalam rancangan Sembang Santai. Bagi anda yang ingin bertanyakan soalan, boleh hubungi kami di nombor yang tertera pada skrin. Topik kita pada hari ini ialah Ramadan terakhir. Kita menghampiri Ramadan terakhir pada hari ini di tahun 1441 Hijrah. Dan kita sangat bertuah pada hari ini kerana kita didatangi oleh seorang ustazah yang boleh dikatakan sangat trending pada masa kini, iaitu Ustazah Nuriatan binti Abdullah. Apa khabar Ustazah? Sihat ya? Alhamdulillah. Baik Ustazah, Ramadan akan berlalu pergi dalam beberapa jam lagi ya Ustazah. Jadi sebagai umat Islam, apakah yang perlu kita lakukan bagi menghadapi permergian Ramadan? Adakah kita perlu berasa gembira atau sebaliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik jelita. Dan terima kasih juga pada kru-kru channel Nuria Backpacker. Terima kasih juga kepada penonton-penonton di luar sana kerana bersama-sama dengan kita untuk bersembang santai mengenai tajuk Ramadan yang terakhir. Berbalik kepada persoalan yang diajukan kepada saya oleh moderator kita tadi, iaitu apakah tindakan ataupun apakah reaksi yang perlu dilakukan kita sebagai umat Islam untuk menghadapi pemergian Ramadan. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya berceritakan tentang apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk menghadapi pemergian Ramadan pada hari ini, terlebih dahulu saya nak ceritakan tentang jenis manusia di kala mana Ramadan tiba. Ada 3 jenis manusia. Yang pertamanya manusia yang tidak sabar dengan kedatangan Ramadan. Ternanti-nanti kehadiran Ramadan. Kerana apa? Kerana mereka ingin tahu pada bulan Ramadan pahalanya telah dilipat kali gandakan oleh Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan tidak sama dengan amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu, mereka merasa tidak sabar untuk menanti kehadiran Ramadan. Okey. Dan sebagaimana satu hadis, saya teringat satu hadis yang berbunyi, Faiza ja'a Ramadan, apabila datangnya Ramadan, fa'tamiri, hendaklah kamu menunaikan umrah. Fa'in umratan fihi, kerana umrah pada bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah. Ta'dilu hajjatan. Kerana umrah pada bulan Ramadan tersebut, pahalanya adalah sama dengan pahala menunaikan haji. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah memberi ganjaran pahala tersebut kepada orang-orang yang menunaikan ibadah pada bulan Ramadan berlipat kali ganda, berganda-ganda, beribu-ribu leman. Okey. Dan bulan Ramadan ini juga bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Nuzul Al-Quran berlaku pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan. Malahan Fathu Mekah, peristiwa pembukaan kota Mekah
juga berlaku pada bulan Ramadan. Dan begitu juga peristiwa pembukaan Andalusia, Fathu Andalusia juga berlaku pada 10 Ramadan. Zaman Bani Umayyah, panglima perang iaitu Tariq Az-Ziyad telah menawan kota Andalusia. Dan kota Andalusia itu dinamakan sekarang itu Sepanyol. Okey. Hadirin hadirat sekalian. Tadi manusia yang pertama yang tidak sabar menanti kehadiran Ramadan. Manusia yang kedua pula iaitu moderator, iaitu manusia yang tak suka kehadiran bulan Ramadan. Mereka ini tidak suka sebab apa? Mereka tidak boleh makan dengan sewenang-wenangnya di mana-mana saja, di kafe-kafe ataupun restoran-restoran pada siang hari Ramadan. Mereka takut nanti mereka diiringi oleh jenazah, moderator. Okey? Mereka juga tidak dapat nak berhibur sesuka hati pada siang hari Ramadan. Okey. Dan manusia yang ketiga iaitu manusia yang tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Sama ada Ramadan itu tiba ke, Ramadan itu pergi ke, tak ada apa-apa perasaan bagi dia. Statik gitu saja. Okey. Jadi, balik pada persoalan tadi. Apakah reaksi yang kita perlu lakukan menghadapi pemergian Ramadan ini? Yang pertamanya hadirin hadirat iaitu doa. Berdoa banyak-banyak. Berdoa ni adalah senjata bagi umat Islam. Doa banyak-banyak, terutamanya di penghujung Ramadan. Doa untuk kita beristiqamah. Doa untuk kita agar melakukan amal ibadah ini pada bulan Ramadan ini tetap juga kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Kecuali solat sunat tarawih. Jangan pula solat sunat tarawih pada bulan-bulan lain. Solat sunat tarawih ni itu saya cakap tadi. Istimewanya bulan Ramadan ni berbeza daripada bulan-bulan lain. Solat tarawih hanya berada pada bulan Ramadan. Tapi bulan-bulan lain tak ada. Okey, hadirat sekalian. Kenapa kita perlu berdoa? Kita tahu bahawa kita ni manusia biasa. Kita bukan Nabi. Iman kita ini ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi sebab itu kita perlu berdoa. Doa banyak-banyak. Itu memang doa ni adalah magic saya. Magic doa ni. Tapi walau bagaimanapun, kena selalu berdoa. Jangan doa sekali saja. Seterusnya moderator. Selain pada tersebut, selain kita berdoa agar kita istiqamah melakukan amal ibadah ini juga pada bulan-bulan yang lain, kita juga hendaklah mengekalkan roh Ramadan tadi dalam diri kita dan keluarga kita. Kalau di bulan Ramadan kita selalu mengadakan program-program tazkirah antara keluarga kita. Malam ini anak sulung kita bertazkirah. Malam esok pula anak yang kedua. Malam lusa pula anak yang ketiga. Maka amalkan program-program sedemikian pada bulan-bulan yang lain. Kena samakan. Kena lakukan pada bulan-bulan lain. Kalau bulan Ramadan kita kurang bercakap. Kenapa kita kurang bercakap? Mungkin kita takut kita kering. Kan? Maybe kita takut kita dahaga cepat. Okey? Ada setengahnya kerana untuk mengelakkan melakukan takut terkeluar tutur kata yang tidak elok. Kan? Nanti terkeluar tutur kata yang tak elok, nanti pahalanya kurang. Okey. Kalau bulan Ramadan juga kita kurang keluar rumah, maka kita hendaklah juga pada bulan-bulan lain kurangkan keluar rumah. Apatah lagi PKP sekarang. Alhamdulillah PKP. Kalau dulu mungkin suami-suami suka keluar rumah malam-malam hari. Pada PKP ni suami-suami duduk rumah saja pada malam hari. Begitu juga kalau tak PKP, maybe pada bulan Ramadan ni berbeza sikit. Pada malam-malamnya sebab berada di rumah masing-masing. Yang keluarnya adalah tapi tak terlalu ramai. Berbeza pada bulan-bulan yang lain.
Jadi kita tahu sebenarnya keluar rumah pada waktu malam ini adalah punca berbagai masalah. Kalau suami isteri akan berlakunya kerentakan rumah tangga. Kalau anak, maka akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang tak elok pada malam hari. Okey, selain pada itu, kalau bulan Ramadan, kita selalu bertadarus, kan? Bertadarus. Pada bulan Ramadan kita buat program. Okey, kita letak juzuk yang pertama. Siapa? Juzuk yang pertama, si Zalifah. Juzuk yang kedua, si Nazimah. Juzuk yang ketiga, Hanim. Yang keempat, Wahidah. Yang kelima, Syahidah. Yang keenam, Haslina. Yang ketujuh, Siti Ana. Okey. Kan? Kita selalu buat program-program seperti itu. Maka buat juga di bulan-bulan lain. Walaupun pada dasarnya konsep ambil seorang satu juzuk tersebut tidaklah menepati kehendak khatam Al-Quran yang sebenar. Tapi dia punya roh positif itu elok kerana untuk menggalakkan orang membaca Al-Quran. Yang kita juga nak positive thinking. Walaupun dia ambil satu juzuk, maybe dia akan meneruskan pembacaan di juzuk-juzuk yang lain. Okey, maaf ya Ustazah, kita ada satu panggilan telefon. Hello, Assalamualaikum. Boleh kenalkan diri? Siapa di sana? Ya, Puan Nordini. Okey, Puan Nordini, silakan kenalkan diri, dari mana, dan boleh terus tujukan soalan kepada Ustazah. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya ada satu soalan berkaitan dengan istiqamah. Bagaimana kita nak kekalkan, caranya kita nak kekalkan istiqamah dalam melakukan kebaikan ataupun amal ibadah selepasnya bulan Ramadan. Maknanya kita nak apa kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ni, kita teruskan istiqamah tu selepas ini. Terima kasih Ustazah. Terima kasih pada Puan Dini, Puan Nordini tadi moderator. Puan Dini tadi telah bertanya tentang istiqamah. Bagaimana kita nak istiqamah melakukan amal ibadah ataupun kebaikan di bulan-bulan yang lain. Pertamanya, kita nak beristiqamah ni kita perlu mujahadah yang tinggi. Mujahadatun nafs. Sebab apa? Kita tahu nak melakukan kebaikan ni banyak halangan-halangannya. Antara halangan-halangan yang akan kita hadapi iaitu iblis, moderator. Iblis ini adalah musuh bagi kita umat Islam. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Okay? Iblis dalam surah Al-A'raf telah bersumpah, telah menyatakan bahawa kerana lebih kurang macam ni bunyinya, iblis telah berkata, kerana engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan datang kepada mereka dari arah hadapan dan juga dari arah belakang, dari arah kanan dan juga dari arah kiri. Tengok, berbagai sudut penjuru iblis datang untuk menggoda kita, untuk memujuk, menipu daya kita agar kita tidak melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Okey. Selain pada iblis, hadirin dan hadirat sekalian, halangan-halangan untuk kita melakukan kebaikan juga adalah orang sekeliling kita. Orang di luar sana, orang sekeliling. Dengan kata lain, kita boleh cakap pengaruh. Pengaruh rakan sebaya. Okey. Selain pada pengaruh rakan yang mengajak kita melakukan perkara-perkara yang tak baik, juga daripada media. Media juga adalah memberi satu pengaruh yang kuat kepada kita. Kalau iman kita ni tipis, maybe cepat terpengaruh dengan media-media ni. Media barat umpamanya. Okay. Selain pada itu, iaitu nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri juga yang akan mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan ataupun mempengaruhi kita agar tidak melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita merasa penat. Okay. Baca Al-Quran, kita baca Al-Quran sehari penat. Kita akan rasa tak ada masa nak baca Al-Quran. Itu nafsu-nafsu kita di samping bisikan-bisikan daripada syaitan tadi. Terusnya, moderator, saya nak bagi tip-tip Puan Dini. Tip-tip untuk kita istiqamah. Yang pertamanya itu
dengan memahami dan menghayati ilmu. Syaitan ni takut kepada orang-orang yang berilmu. Syaitan ni dia lebih takut pada orang berilmu daripada orang yang beramal, melakukan amal ibadah tetapi jahil. Kerana apa? Orang yang berilmu ini, puan moderator, mereka ini sukar untuk ditipu dayakan oleh syaitan. Mereka ini sukar untuk tertipu oleh syaitan-syaitan tersebut. Okey, yang keduanya, Puan Dini dan juga penonton-penonton di rumah, yang keduanya hendaklah kita berpegang teguh dengan kebenaran. Saya bagi contoh, umpamanya aurat bagi perempuan, kita tahu auratnya macam mana. Hendaklah kita tutup aurat, kan? Bagi perempuan perlu tutup aurat, dari atas hingga ke bawah, okey. Dan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Itu kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Tak ada siapa yang boleh menafikan sebagai kita, selaku kita sebagai umat Islam. Okey, puan moderator. Jadi kalau kadang-kadang kita terdengar orang cakap, tak apa, free hair, tak apa menutup aurat, tapi asal hati baik. Itu tak betul tu. Kebenaran tetap kebenaran. Yang ketiganya, bagaimana untuk kita, cara-cara untuk kita istiqamah. Yang ketiganya itu perlunya azam yang kuat dalam diri kita. Keazaman untuk melakukan satu kebaikan. Dengan kata lain, mujahadah tadi kan. Untuk melakukan kebaikan itu hendaklah mencapai tahap yang tinggi dalam diri kita. Sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengubahkan sesuatu kaum hatta yughayyiru, sehinggalah ma bi anfusihim, sehinggalah kita ni ubah diri kita sendiri. Jadi perlu azam yang kuat. Yang keempatnya sudah tentunya seperti saya cakap tadi lah, doa. Doa itu penting. Doa itu senjata bagi kita umat Islam. Doa untuk beristiqamah. Puan Dini, banyak-banyakkan berdoa. Ya Allah Tuhanku, ku mohon kepadamu ya Allah agar aku beristiqamah melakukan amal ibadah. Okay? Pada setiap hari begitu. Okay? Dan seterusnya zikir. Kena berzikir, banyakkan zikir, kerana zikir ini membersihkan hati-hati kita. Bila hati bersih, itu akan memudahkan kita. Kita lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau hati kotor, itulah halangan-halangan kita untuk melakukan, untuk istiqamah. Halangan-halangan kita untuk beristiqamah melakukan kebaikan kalau hati kita kotor. Okey. Okey. Saya serahkan kepada moderator. Tadi Ustazah ada menyentuh tentang bahawa roh Ramadan itu perlu disemai dalam jiwa setiap Muslim. Bukan saja di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Jadi soalan saya, bagaimana amalan bulan Ramadan tersebut dapat memacu kejayaan kepada kita, khususnya anak-anak pelajar? Terima kasih moderator mengajukan soalan yang begitu berkebat tinggi, kebat tinggi soalan tu. Okey, bagaimanakah amalan bulan Ramadan tadi boleh memacukan kejayaan moderator? Okey. Okey. Ya, amalan bulan Ramadan boleh memacukan kejayaan seseorang. Ini termaktub dalam surah Al-Mu'minun. Siapa yang pertama itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu dalam ayat yang kedua. Dalam ayat ke-9 sekali lagi Allah sebut tentang solat ni. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Iaitu orang-orang yang menjaga solatnya. Okey, dua. Pertama tadi iaitu orang-orang yang menunaikan solat dengan khusyuk. Yang keduanya iaitu orang-orang yang menjaga solatnya. Jadi dalam bulan Ramadan kita tengok solat bulan Ramadan itu lebih khusyuk daripada solat-solat di bulan-bulan yang lain. Orang menjaga solat di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain dia tak solat. Bulan Ramadan dia solat 5 waktu, bulan-bulan lain dia solat sejak solat. Zuhur dia solat, asar tak solat. Maghrib dia solat, subuh dia tak solat. Kan?
Dia tak jaga solat. Tapi bulan Ramadan kebanyakannya kita menjaga solat. Kita solat dengan khusyuk. Sebab apa? Sebab tak ada halangan seperti iblis tadi dah. Tak ada bulan Ramadan. Yang ada halangan adalah nafsu kita sendiri sajalah. Pada bulan Ramadan, moderator. Okey. Jadi itu. Solat. Tengok. Itu antara ciri-ciri orang yang mendapat kejayaan. Okey, yang keduanya dalam ayat tadi, menyatakan wallazina hum anil lagwi mu'ridun, iaitu orang-orang yang menjauhkan perbuatan sia-sia. Kita tengok bulan Ramadan orang kurang melakukan perbuatan sia-sia, betul tak moderator? Okey. Kerana perbuatan sia-sia ini sebenarnya tak berfaedah, perbuatan yang tidak berfaedah. Perbuatannya lara kata. Okey. Jadi perbuatan lara ni adalah perbuatan yang tidak melonjakkan kepada kejayaan kepada seseorang. Umpama gini, kita bagi contoh kepada seorang pelajar. Kalaulah satu hari ini dia habiskan waktunya dengan bermain game. Main apa? PUBG apa? PUBG ya. Tersebut. Dia habiskan masa untuk main dengan PUBG. Jadi mana masa dia untuk mengulang kaji, untuk membuat homework kat rumah? Kalau habiskan dengan permainan tadi, kan? Itu perbuatan sia-sia. Dan tentunya permainan tadi tidak akan membantu dia dalam menjawab peperiksaan nanti. Okey. Dan seterusnya dalam ayat tadi, dalam surah Al-Mu'minun juga menyatakan wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang mengeluarkan, membelanjakan harta di jalan Allah, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang bersedekah. Kita tengok bulan mana orang lebih banyak bersedekah. Pada bulan Ramadan, bermulanya 1 Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah. Di bulan Ramadan juga orang berlumba-lumba untuk bersedekah. Okey. Kenapa? Dengan berzakat, dengan bersedekah, tadi akan memberi ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Di samping dia nak membersihkan harta kita daripada benda-benda yang haram, membersihkan hati kita, mendidik kita menjadi pemurah. Dan tentunya tindakan amal-amal ibadah seperti ini juga akan memacukan kejayaan seseorang. Okey? Bukan seseorang saja, moderator, malahan orang lain. Dengan kita bersedekah tadi, dengan kita mengeluarkan zakat, kita sudah tentunya akan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, kan? Dan daripada duit yang kita zakat, daripada duit kita sedekah tadi, akan menjadi modal untuk mereka berbisnes dan sebagainya. Tengok, indahnya Islam itu, moderator. Okey, dalam ayat tadi juga, dalam surah Al-Mu'minun itu juga tadi menyatakan wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatan, menjaga kehormatan dia. Kita tengok pada bulan Ramadan, umpamanya sebelum ini wanita tadi free hair, tapi bulan Ramadan dia tutup aurat. Sebab apa? Dia hormat bulan Ramadan. Tengok. Indahnya bulan Ramadan itu boleh menukar seseorang daripada keadaan yang kurang baik kepada lebih baik, kan? Di bulan Ramadan, bagaimana kita nak kita tengok bulan Ramadan juga mendidik kita untuk bercakap benda yang baik-baik, kan? Menjaga percakapan. Kerana menjaga percakapan itu juga, bercakap benda yang tak baik juga boleh memberi satu pandangan kepada orang lain tentang diri kita, kan? Okey. Selain pada itu, bulan Ramadan juga akan menjadi salah satu sebab kita kurang pergaulan bebas antara satu sama lain, kerana kurangnya aktiviti-aktiviti seperti konsert dan sebagainya pada bulan Ramadan. Okey. Dalam ayat surah Al-Mu'minun itu juga tadi, seperti mana yang saya telah baca tadi, wallazina hum li amanatihim, li amanatihim, kan? Wa ahdihim ra'un. Okey, orang-orang yang menjaga amanah dan janji. Kalau kita ini seorang yang bekerja, okey? Kalau kita seorang bekerja, kita jaga amanah dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan tugas dengan penuh efisien,
melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, dah tentunya dia akan melonjakkan kejayaan kepada diri dia sendiri dan juga kepada tempat dia bekerja, dan seterusnya memberi impak kepada kemajuan negara, kan? Jadi dengan kata lain, bila seseorang yang menjaga amanah ini tadi, kan? Di bulan Ramadan mendidik kita menjaga amanah, moderator. Kita tengok amanah macam mana? Amanah berpuasa. Kita ni berpuasa, kat rumah ni orang tak tahu pun kita kat rumah ni buat apa, kan? Tapi kerana kita amanah untuk berpuasa, kita taklah buka peti ais nak minum air dan sebagainya. Tak tengok orang kiri kanan, tak ada, kan? Kita berpuasa dengan full. Tengok bulan Ramadan juga mendidik kita menjadi orang yang amanah. Okey, kalau dia seorang pelajar, dia pelajar ini tadi dia tak pergi ke sekolah itu, ibu bapa telah hantar kita pergi sekolah, itu adalah satu amanah. Amanah untuk menuntut ilmu, kan? Untuk belajar bersungguh-sungguh. Maka sebagai seorang pelajar, maka perlulah dia jaga amanah yang diberikan oleh ibu bapa dia tadi. Okey, jadi mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, yang akan kekal di dalamnya. Kesimpulannya, amalan di bulan Ramadan ini, amalan yang berkualiti di bulan Ramadan ini tadi akan memacukan kejayaan seseorang. Sebentar Ustazah, kita ada satu panggilan video. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Ya, sila kenalkan diri. Baik. Ya, Cikgu Nazima. Cikgu Nazima. Dia ada buat panggilan video. Cikgu Nazima dari mana ya? Boleh kenalkan diri? Dari Teluk Intan, Perak. Baik. Cikgu Nazima, sila tujukan soalan anda kepada Ustazah. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya hendak bertanya, apakah yang sewajarnya kita perlu lakukan pada malam raya nanti? Okay, terima kasih kepada Puan Nazimah tadi, moderator, Puan Nazimah tadi. Dia bertanya tentang amalan di malam raya. Apakah amalan? Bagus soalan tersebut, ya. Kita tengok kalau dulu suasana budaya sebelum PKP, rata-rata malam budaya ni ibu-ibu di rumah, kan. Ibu-ibu di rumah akan sibuk memasak, sibuk mengatur tukar langsir dan sebagainya. Kalau dahulu maybe sebab sekarang ni kita dah berubah satu suasana yang baru. PKP ni wallahu alam macam mana keadaannya pada malam raya. Walau bagaimanapun soalan itu memang bagus. Jadi okey. Saya teringat satu hadis, satu hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Okey, man qama lailatal idaini muhtasiban lillah. Siapa yang menghidupkan dua malam raya, iaitu malam Aidil Adha dan juga Aidil Fitri, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya. Yauma tamutul qulub, pada hari hati-hati akan mati. Pada hari di mana matinya hati-hati manusia. Okey. Nak peringatkan hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis dhaif. Walau bagaimanapun mengikut jumhur ulama, hadis yang dhaif ni boleh diutamakan segi amalannya. Namun walaupun begitu, hadis dhaif ni dia tak boleh diambil dari sudut hukumnya. Itu berpegang dengan hadis dhaif lah. Dalam hadis tadi menyatakan siapa yang beramal pada malam dua hari raya, iaitu malam dua hari raya, itu maksudnya Aidil Adha dan Aidil Fitri, ya, moderator, hadirin hadirat sekalian. Jadi mereka ini hati-hatinya tidak akan mati, di mana
dikala situasi matinya hati-hati manusia, iaitu di hari di mana manusia ini terlalu cintakan kepada dunia. Dalam mana orang cinta kepada dunia, tapi orang yang beramal, melakukan amal ibadah pada malam 2 hari raya ini, dia tidak hati dia tidak terikut-ikut dengan kecintaan pada dunia itu sepenuhnya. Okey, apakah amalan yang perlu kita lakukan pada malam tersebut? Puan Nazimah dan hadirin hadirat sekalian, pertamanya solat fardu. Solat fardu mesti jaga. Solat itu bukan malam raya saja. Memang setiap hari kita kena jaga solat fardu kita. Di samping menunaikan solat-solat sunat yang lain. Yang keduanya, momentum solat berjemaah itu hendaklah dilakukan juga pada malam raya, bukan saja pada malam sepanjang bulan Ramadan, tetapi malam raya tetap kita lakukan juga. Di samping takbir raya, takbir raya. Nanti malam dengan takbir raya, ramai antara kita tak dapat beraya di kampung. Bersedialah dengan tisu-tisu di tangan masing-masing. Okey, selain daripada itu, qiyamulai. Qiyamulai, teruskan dengan berqiyamulai. Kalau sebelum ni kita bangun pukul 4 pagi untuk berqiyamulai, maka teruskan berqiyamulai pada malam hari raya itu. Di samping zikir-zikir subhanallah wa bihamdihi, contohnya. Ajarlah. Di rancangan Sembang Santai pada hari ini, saya ingin meminta Ustazah untuk memberi sepatah 2 kata ataupun kata-kata nasihat kepada para penonton di luar sana. Terima kasih kepada moderator kita kerana memberi sekali lagi peluang kepada saya untuk bercakap sepatah 2 kata dalam minit-minit terakhir sembang santai kita pada hari ini. Dengan kesempatan ini, saya nak seru kepada penonton-penonton di luar sana dan juga pelajar-pelajar kita, marilah kita sama-sama mengekalkan roh Ramadan di dalam diri kita pada bulan, bukan saja pada bulan Ramadan tetapi juga pada bulan-bulan yang lain. Di kesempatan ini juga saya memohon kemaafan zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Noria Backpacker. It's not just entertainment but it's also knowledge. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya ya Ustazah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah di atas perkongsian beliau. Moga apa yang disampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada kita di suasana PKP ini bagi membina generasi baru yang berbudi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.